Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini bagi meneruskan sesi pengajaran untuk subjek RBT tahun 4. Pada hari ini kita akan meneruskan tajuk kita, iaitu tajuk berkenaan dengan keselamatan bengkel. Ini merupakan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Ini kita tengok pada objektif kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama membincangkan amalan keselamatan di bengkel, iaitu mengenai kebersihan bengkel dan penyelenggaraan peralatan. Yang kedua, murid dapat menyatakan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Amalan keselamatan di bengkel. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atau perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Kita tengok yang pertama, susun atur dan kebersihan. Ini adalah contoh bengkel yang tersusun. Sebuah bengkel tu perlu berada dalam keadaan yang teratur dan bersih, supaya apabila kamu masuk ke dalam bengkel, kamu dapat melakukan aktiviti dengan lebih selesa dan selamat. Yang kedua, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Contohnya, simpan alatan di tempat yang sesuai dan selamat. Sekiranya kamu tidak menyimpan alatan di tempat yang tak sesuai, dia akan mendatangkan bahaya kepada orang di dalam bengkel tersebut. Jadi, kamu perlu menyimpan dan melakukan penyelenggaraan alatan. Seterusnya, kita pergi kepada susun atur dan kebersihan. Bengkel yang bersih dan teratur dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Kerja pembersihan bengkel dapat dilaksanakan dengan lancar berpandukan jadual tugas murid. Maksudnya dalam bengkel nanti akan ada jadual tugas. Jadual tugas ni adalah untuk memastikan bengkel tu dalam keadaan yang teratur dan bersih. Apakah yang akan berlaku sekiranya bengkel dibiarkan bersepah? Jadi apa yang akan berlaku? Jika bengkel ini bersepah ataupun tak susun dengan elok, alatan bersepah, sampah tak sapu, sekiranya bengkel dibiarkan bersepah, alat-alat tu akan membahayakan diri kamu. Lepas tu, sekiranya ada murid lain yang nak masuk, dia pun tak akan rasa selesa. Itu adalah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya bengkel ni dibiarkan bersepah. Kita tengok. Yang kedua, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Semua peralatan perlulah disenggara dan dijaga supaya dalam keadaan baik, tahan lama serta mudah diambil apabila diperlukan. Maksudnya alat yang kita dah gunakan dalam bengkel tu, alat tu perlu disenggara. Disenggara ni maksudnya dibersihkan ataupun dicuci dan dijaga supaya dalam keadaan baik. Jika kamu tak senggara, nanti alatan tu akan rosak. Bila rosak, murid-murid lain tak dapat nak gunakan. Kita tengok berikut adalah langkah-langkah penyelenggaraan beberapa contoh alatan di bengkel RBT. Ini adalah contoh penyelenggaraan alatan. Kita ambil contoh gunting. Ini untuk gunting. Untuk gunting, yang pertama kamu bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai.
Maksudnya, bila kamu dah guna gunting tu, kamu bersihkan kotoran, buang kotoran dia. Lepas kamu dah buang, yang kedua kamu titiskan minyak. Dia ada minyak pelincir tu, supaya bila kamu letak minyak tu, gunting tu boleh diguna dengan lebih lama dan tahan. Dan dapat mengelakkan daripada berkarat. Untuk alat-alat logam, kita boleh gunakan dengan cara macam gunting ni. Contohnya kalau pisau, gergaji, dan alat-alat logam yang lain. Maksudnya kamu cucikan dia punya kotoran dan kemudian kamu letakkan minyak pelincir. Supaya alat tu dia boleh tahan dengan lebih lama dan tidak berkarat. Sekiranya kamu biar macam tu, nanti lama-lama alatan tu akan rosak. Okay. Ini contoh alatan papan kekunci. Contohnya, kamu gunakan papan kekunci di makmal. Bila kamu untuk nak buat tajuk pengaturcaraan nanti. Kalau kamu dah guna, kamu bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Buang habuk dia, kamu sapu habuk dia. Lepas tu, yang kedua, lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Kamu lap papan kekunci dengan kain yang lembut. Jangan kamu lap dengan kain yang basah, yang dah buat air. Nanti rosak papan kekunci tersebut. Ini adalah contoh penyelenggaraan untuk papan kekuncinya. Ini adalah contoh penyelenggaraan alatan untuk pen 3 dimensi ataupun pen 3D. Ini nanti kamu akan gunakan dalam tajuk pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Yang pertama, kamu bersihkan bahagian tip pen 3D dengan menggunakan span basah. Dia punya hujung tu kamu bersihkan dengan menggunakan span basah. Kemudian yang kedua, buang lebihan bahan mencetak dari lubang pen 3D. Yang ketiga, simpan pen 3D di dalam bekas yang disediakan. Ini adalah contoh-contoh penyelenggaraan alatan di dalam bengkel RBT. Seterusnya, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Yang berikut ialah contoh kesan yang boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Kita tengok kesan dia sekiranya kalau kamu mengabaikan keselamatan di dalam bengkel. Kita tengok yang pertama, sekiranya kamu masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Apa kesan dia? Kalau kamu masuk bengkel tanpa kebenaran guru, boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Inilah kesan dia. Sekiranya kalau kamu masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Jadi kalau kamu bawa beg masuk dalam bengkel, nanti ruang untuk kamu bekerja pun akan menjadi sempit dan akan menghalang laluan. Yang ketiga, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Kesannya adalah tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Jadi sebab itulah kamu kena buka pintu dan tingkap bengkel supaya kamu dapat pengudaraan yang baik dan cahaya yang cukup. Yang keempat, menggunakan bahan tanpa berhemah. Bila kamu guna bahan tanpa berhemah ni, kesannya akan berlakunya pembaziran. Kamu akan membazir. Ini adalah punca-punca dan kesan sekiranya kamu mengabaikan
keselamatan di dalam bengkel. Ini adalah contoh-contoh dia. Dia ada banyak lagi dia punya punca-punca dia. Ini adalah contoh yang cikgu bagi. Cikgu berujuk daripada buku teks kamu. Okey, ini adalah contoh perkara yang terjadi, sekiranya terjadi. Okey, yang pertama, minyak atau air tumpah di atas lantai. Okay, apa yang akan terjadi sekiranya minyak atau air tumpah di atas lantai? Mungkin akan apa? Murid akan terjatuh, akan tergelincir. Itu adalah sekiranya berlaku minyak atau air tumpah. Okay, yang kedua, berlari sambil membawa alatan. Kalau kamu tengok dalam gambar tu, dia berlari sambil membawa gunting. Apakah kesan yang akan berlaku sekiranya kamu berlari sambil membawa alatan? Cuba kamu fikir apa yang akan terjadi. Boleh apa? Boleh mencederakan rakan kamu. Boleh terkena, tercedera, terkena alatan. Jangan berlari semasa membawa alatan. Boleh mendatangkan kemalangan kepada diri kamu dan rakan yang lain. Tengok yang ketiga pula. Bermain dan bergurau. Kalau kamu tengok tu, dia bermain dan bergurau. Okay, apa kesan dia? Kesan dia boleh mendatangkan boleh mendatangkan kecederaan. Lepas tu boleh mengganggu proses ataupun mengganggu sesi pengajaran di dalam bengkel. Bermain dan bergurau. Ataupun boleh mengganggu rakan-rakan yang lain. Yang keempat, yang terakhir, kalau tengok tu kejadian adalah menggunakan alatan yang rosak. Kalau kesan dia, kalau kamu gunakan alatan yang rosak, boleh apa? Boleh mendatangkan bahaya kepada diri kamu. Kamu boleh tercedera. Jadi, ini adalah kesan-kesan dia. Jadi, untuk tugasan kamu, cikgu nak kamu siapkan lembaran yang berkaitan dengan aktiviti yang terjadi pada gambar ini. Jadi kamu boleh tulis apa kesan yang akan berlaku sekiranya perkara ini terjadi. Bila kamu dah siap nanti, kamu boleh tampal dalam buku tulis RBT. Okey, jadi untuk kesimpulan, untuk tajuk yang pertama kita pada minggu ini berkaitan dengan amalan keselamatan bengkel. Okay, yang pertama, kamu dah menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, alatan dan bahan. Yang kedua, kamu dah menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Okay, yang ketiga, kita dah mempelajari tentang mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di dalam bengkel. Yang keempat, pada hari ini kita telah membincangkan amalan keselamatan di dalam bengkel dari aspek kebersihan bengkel dan penyelenggaraan alatan. Yang terakhir juga kita telah merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Jadi untuk tajuk ini kita dah selesai dah. Untuk tajuk keselamatan bengkel. Jadi untuk minggu hadapan kita akan pergi kepada tajuk baru, iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Okay, jadi untuk tugasan kamu nanti, cikgu nak kamu siapkan lembaran kerja berkaitan dengan kesan mengabaikan keselamatan bengkel yang ada 4 gambar tu. Jadi cikgu nak kamu selesaikan dan kamu dah siap kamu tampal dalam buku tulis ya. Okey, jadi cukup untuk minggu ini dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.